Selamat petang dan selamat kembali kepada channel saya. Saya Cikgu Daryl dan hari ini kita akan teruskan dengan modul 8 Amazing Animals bahagian Smart Kids. Jadi sebelum kita memulakan pembelajaran dan pengajaran pada hari ini, Cikgu nak tanya anda dahulu beberapa soalan. Mari kita lihat. Which elephant has smaller ears? Mana satukah gajah yang mempunyai telinga yang lebih kecil? Kalau anda lihat dalam gambar di dalam skrin ini, sebelah kiri adalah African elephant dan yang sebelah kanan adalah Asian elephant. Jadi kalau anda lihat telinga mereka, yang sebelah kiri kah ataupun yang kanan lebih kecil telinga dia? Sebelah kanan kan? So it's Asian elephant. Jadi kalau kita nak sebut dalam bahasa Inggeris adalah Asian elephant has smaller ears than African elephant. Next, which is heavier? Mana satukah yang lebih berat? Sebelah kiri adalah koala bear dan yang sebelah kanan adalah polar bear. Kalau kita lihat dari segi saiz, sudah jelas kelihatan bahawa polar bear adalah lebih besar saiznya berbanding dengan koala bear. Jadi kalau ikut logik, saiz yang besar semestinya adalah lebih berat daripada saiz yang kecil. Jadi dekat sini jawapan dia adalah polar bear. Jadi macam mana kita nak katakan dalam bahasa Inggeris? Polar bear is heavier than koala bear. Next, which is bigger? Mana satukah lebih besar? Yang sebelah kiri ini gorilla, yang sebelah kanan adalah monyet. So is gorilla and monkey. So which one is bigger? Obviously, kalau kita ikut logik, kalau kita lihat gambar, kita sudah tahu gorilla adalah lebih besar dari segi saiznya. So, if we want to say gorilla is bigger, in English, we said it as gorilla is bigger than monkey. Next, which is more beautiful? Yang mana satukah lebih cantik? Sebelah kiri adalah peacock dan yang sebelah kanan adalah crow, burung gagak. Okay, so which one? Answer is peacock. So jelas nampak peacock adalah lebih cantik daripada burung gagak kerana badannya berwarna-warni. So dalam bahasa Inggeris, peacock is more beautiful than crow. Jadi dekat sini cikgu nak jelaskan dahulu apakah sebenarnya comparative adjective. Kalau kita lihat masuk perkataan comparative, comparative sebenarnya adalah bermaksud perbandingan. Jadi adjektif dekat sini bermaksud perkataan-perkataan yang digunakan untuk mengifatkan sesuatu benda dan pada masa yang sama boleh menunjukkan perbandingan. Okey, kita gunakan adjektif untuk membandingkan satu benda ataupun manusia dengan benda ataupun manusia yang lain. Kalau kamu lihat tadi dari contoh-contoh yang cikgu berikan, ada yang ER, ada yang IER, ada yang GER ataupun yang gunakan more apabila menggunakan perbandingan. Jadi ER, IER, GER dengan more sebenarnya ia bermaksud lebih. Dan GER adalah salah satu contoh saja daripada konsonan tambah ER. Nanti saya akan jelaskan secara lebih lanjut. Dan apabila kita menggunakan comparative adjective dalam bahasa Inggeris, biasanya ia diikuti dengan perkataan than yang bermaksud daripada. Kerana apabila kita membuat sesuatu perbandingan, dia mesti menggunakan kata kunci ini daripada, sebab ia membandingkan lebih dari satu benda. Jadi daripada adalah wajib digunakan ataupun than dalam bahasa Inggeris. Apabila kita membuat perbandingan dalam bahasa Inggeris, kenapa mesti ER? Kenapa mesti IER? Kenapa mesti konsonan tambah ER? Dan kenapa pula ada yang menggunakan more? Kenapa dalam bahasa Inggeris dia mesti begitu sukar sampaikan kita nak menunjukkan sesuatu benda adalah lebih daripada benda yang lain, kita tidak hanya gunakan more sahaja? Kerana ada beberapa alasan dia. Contoh, untuk ER ini biasanya dia digunakan untuk mana-mana perkataan adjektif yang mana dua huruf terakhir dia adalah bukan gabungan vowel dengan konsonan. Maka ia boleh gunakan ER. Contoh, faster, quicker, thicker and stronger. Itu adalah contoh-contoh dia lah. Dan yang contoh kedua adalah IER. Dan biasanya IER ini digunakan untuk membuat perbandingan apabila huruf terakhir adjektif tersebut adalah Y. Jadi contoh kita lihat lazier.
Lazier kata akar dia adalah L-A-Z-Y. So Y akan dibuang dan ditambah dengan IER untuk menunjukkan lebih malas daripada. Alright? Dan juga contoh-contoh yang selebihnya adalah busier, yang perkataan asal adalah busy, uglier, perkataan asal adalah ugly, dan prettier, perkataan asal adalah pretty. Mana-mana yang berakhir dengan huruf Y kecuali play. Alright? Next, konsonan tambah ER. Masih ingat GER tadi? G adalah konsonan. Dalam huruf A sampai Z, kecuali A, E, I, O, U, huruf yang lain semua adalah huruf konsonan. Jadi dekat sini, konsonan tambah ER bermaksud apabila FAT, fat, satu bunyi saja kan? Dan huruf kedua-dua akhirnya, A dengan T adalah gabungan daripada vowel dengan konsonan. Jika anda tembung dengan perkataan adjektif, di mana ia berakhir dengan bunyi vowel dan juga bunyi konsonan, maka anda perlu tambah lagi satu konsonan terakhir dia bersama dengan ER. Contoh, fat dekat depan skrin anda. Fat apabila ditambah menjadi komparatif, dia akan menjadi TER dan bukannya sekadar tambah ER saja. Contoh yang lain, teen akan menjadi thinner, THINNER. Dia tambah lagi satu N iaitu huruf konsonan. Dan juga sadder. Alright, S-A-D-D-E-R, tambah lagi satu D. Sebenarnya banyak lagi contoh yang boleh menggunakan konsonan tambah ER dengan syarat bunyi adjektif tersebut adalah satu bunyi sahaja dan dia berakhir dengan gabungan konsonan dan juga vowel. Alright, kecuali perkataan slow lah, S-L-O-W. Kalau perkataan slow, kamu tidak tambah S-L-O-W-W-E-R kerana ia berakhir dengan W, walaupun W adalah konsonan. Alright, itu adalah satu-satunya pengecualian sahaja. And last but not least, kita gunakan more. Bila pula kita gunakan more? Sebenarnya more ini dia sangat fleksibel. Dia boleh guna kepada mana-mana adjektif. Tetapi more lebih digalakkan untuk digunakan pada adjektif yang tidak boleh ditambah dengan ER, IER ataupun konsonan ER. Contoh, more handsome. Kamu boleh tak kata handsomer, handsomer, handsomer? Pelik kan suara dia? Jadi kita tambah more di depan untuk menunjukkan orang tersebut adalah more handsome, lebih kacak. More beautiful, lebih cantik. More brilliant. Because you cannot say something more beautiful as beautifuler, beautifulier, beautifuler. It sounds very weird, okay? Ia kedengaran sangat pelik. Jadi apabila kamu cuba untuk tambah adjektif itu dengan ER, IER ataupun konsonan ER dan anda rasa bunyinya pelik, maka ia adalah sangat sesuai untuk diisikan dengan more daripada yang lain-lain. Mungkin sampai sini anda ada sedikit kurang pasti ataupun kurang jelas. Okey, tak apa, mari kita cuba dulu contoh yang saya berikan di sini. Ada gambar kucing, ada gambar harimau. There's cats and then there is a tiger. So, adjektif yang diberikan adalah lovely. Dekat sini kita nak gunakan komparatif kan? Komparatif digunakan untuk membuat perbandingan. So sekarang dekat sini semua adjektif kita mesti tambah dengan lebih. Tapi dalam bahasa Inggeris. So kita lihat adjektif dia dulu. Adjektifnya berakhir dengan huruf Y. So kalau huruf Y berakhir dengan huruf Y, kita kena buang Y dan tambah IER. Jadi jawapan akan menjadi lovelier. Okay? Cats are lovelier than tigers. Contoh seterusnya, leopards, horses. Adjektif fast. Ini tambah ER, bukan tambah TER kerana dia berakhir dengan huruf S dengan T. Dua-dua adalah huruf konsonan, maka kita gunakan jawapan faster tambah ER. Next, elephants dengan rhinoceros. Elephants look fat. Fat maksudnya gemuk. Kita lihat perkataan fat, dia berakhir dengan satu vowel dan juga satu konsonan. Jadi sangat ketara apabila kita nak gunakan dia sebagai komparatif, kita tambah konsonan ER. Jadi fatter, TER. An ant is hardworking than a grasshopper. So an ant is more hardworking than a grasshopper. Alright, sebab anda tidak boleh kata hardworkingnya, you cannot say. So it's more hardworking. So answer is more hardworking. Sekarang mari kita cuba pula yang ini.
Ini adalah olahan daripada latihan dalam buku kerja anda. Ada big, intelligent, scary, adjektif yang saya berikan lah. Jadi dalam sini anda perlu cuba untuk menulis ayat. Kita gunakan satu sampel sahaja dulu. Big, contoh. Mana satu lebih besar? Ikan paus kah ataupun shark? The whale or the shark is bigger? Definitely is the whale. So apabila kita bina ayat, kita tulis the whale is bigger than the shark. Kenapa cikgu gunakan is? Kerana di sini hanya seekor ikan paus sahaja dan juga seekor ikan jerung. There's only one whale and one shark. Jadi kita gunakan is. Dan jangan lupa selepas bigger mesti gunakan than. Alright. Next, intelligent. Which one is more intelligent? Mana satu lebih pandai? Ikan paus kah ataupun ikan jerung? So the answer here is the whale is more intelligent than the shark. Alright. Ikan paus sebenarnya adalah lebih pandai daripada ikan jerung. And last but not least, the shark is scarier than the whale. Scary, mana satu yang menakutkan? Jelas kelihatan adalah shark ataupun ikan jerung. Tengok muka dia pun sudah tahu dia adalah lebih menakutkan daripada ikan paus yang senyum-senyum tu. Alright. So the answer here is the shark is scarier than the whale. Okay, so that's all for our lesson today. Kalau anda masih kurang jelas, anda boleh tinggalkan komen lah dalam ruangan komen di bawah video ini. Ataupun bagi budak-budak yang di bawah kelas saya ini, anda bolehlah WhatsApp saya untuk tanya soalan jika anda tidak faham. Ataupun kalau kamu cukup rajin, balik-balik replay video ini sehingga anda faham. Jadi kalau anda sudah faham, bolehlah anda sambung dengan kerja rumah anda di Get Smart Plus 4 Workbook. Buka surat 69, buat aktiviti 1 dan 2. Kalau kamu tidak faham apa yang saya kata, sini ada satu gambar saya rujuk. Dan juga kalau untuk murid-murid yang lain sedang melihat juga video cikgu, bolehlah anda buat juga latihan ini dalam buku kerja dan hantar pada guru subjek masing-masing lah. As usual, don't forget to subscribe my channel and also like my Facebook page, Cikgu Daryl. Alright? So I will see you at the next video. Thanks for watching.